Syirik tidak berlaku serta-merta. Syirik berlaku pelan-pelan, evolusi. Sikit demi sikit. Bermula dengan hormat, daripada hormat keterlaluan, sehingga akhirnya minta doa, sehingga akhirnya sembah. Begitulah yang berlaku kepada masyarakat Nabi Nuh AS. Saya baca baliklah hadis yang telah disebut oleh Ustaz Adli tadi ya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Setengahnya dia baca la tatba'unna sunana man kana qablakum wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin salasalaktumu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faman rahu syaikhan. Kamu akan pasti mengikut sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, adakah mereka golongan Yahudi dan Nasara? Maka Nabi SAW bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi hadis ni tuan-tuan macam Islam menceritakan bahawa akan ada segelintir di kalangan umat Islam yang akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasara. Terutama sekali perkara yang boleh menyumbang kepada syirik. Sebab itu kita kena berhati-hati dah. Dalam hadis Bukhari disebut sataltahiqu qabailu min ummati bil musyrikin hatta ya'budul awsan. Akan ada beberapa kabilah di kalangan umatku yang akan mengikut jejak langkah orang-orang musyrik zaman jahiliah sehingga ke tahap mereka menyembah berhala. Artinya tuan, ada setengah orang dia tak bimbang buat amalan yang boleh mengundang syirik. Pasal apa? Sebab dia kata Nabi dah memberi jaminan. Memberi jaminan bahawa umat Islam keseluruhannya tidak akan syirik. Betul? Yang itu betul. Umat Islam keseluruhan tak akan syirik. Tapi beberapa golongan dalam kalangan umat Islam terlibat dalam syirik ada. Umat Islam keseluruhannya tidak akan murtad. Tapi beberapa golongan kalau umat Islam murtad ada. Itu pernah berlaku dalam sejarah. Jadi dua ni kena beza. Jangan kita seronok Nabi jamin umat Islam tak syirik, kita buat amalan boleh menyumbang pada syirik. Itu salah. Itu adalah satu benda yang salah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kena jaga-jaga dan kena belajar mengikut sunnah dalam kita ziarah kubur tadi. Ziarah kubur tu belajar ikut sunnah. Kemudian nak doa, tuan-tuan, doa terus kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dengan meyakini bahawa Allah Ta'ala ni bila dia nak perkenankan doa kita mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kita. Kadang-kadang setengah orang tuan, bila kita berdoa nak suruh anak kita tu lulus SPM, kita kalau boleh, ya Allah Ta'ala, kau perkenankan doa aku sekarang. No. Yang nak ajar Allah Ta'ala suruh perkenan sekarang. Yang memperkenankan doa kita Allah. Dia perkenan mengikut yang layak bagi dia, bukan mengikut layak bagi kita. Kalau ikut kita, tuan-tuan, at this time, kita nak sekarang juga Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Mana begitu? Kerana Allah Ta'ala perkenankan doa tu ada tiga bentuk. Satu, dia perkenankan serta-merta bagi sesiapa yang dikehendaki. Yang kedua, dia tangguhkan puluhan tahun. 40 tahun baru Tuhan perkenan. Hak inilah baru kita nampak. Yang ketiga, Tuhan tidak perkenankan langsung doa kita di dunia, tetapi Allah Ta'ala akan perkenankan di akhirat. Sehingga kan ada hamba Allah mengatakan, ya, bila dia tengok banyak doa ni perkenankan Allah di akhirat, dia kata kalau macam tu berlaku, aku tak apalah, Allah Ta'ala tak perkenankan doa aku di dunia dahulu. Aku nak supaya Allah Ta'ala perkenankan doa aku di akhirat ni. Sebab dia tengok canggih sangat perolehan apa yang diminta oleh Allah Ta'ala di akhirat. Sebab di akhirat ni apa, tuan-tuan? Akhirat ni kemuncak kepada kemudahan, kemuncak kepada kesihatan, kemuncak kepada kenikmatan. Dia kemuncak belaka, kemuncak. Tak ada. Macam tuan-tuan sekarang, kalau tuan-tuan keluar, tuan-tuan akan bertemu dengan tong sampah. Busuk atau tidak tong sampah tu? Busuk atau tidak tong sampah? Busuk. Tapi busuk tong sampah tu berapa peratus? Tuan-tuan pernah tak kaji, buat survey, letak satu mesin, peratus kebusukan tong sampah. Ada tak? Tak ada. Busuk atau tidak? Busuk. Tuan-tuan buang najis dalam tandas. Busuk atau tidak? Busuk lah. Sebab tu tuan-tuan cepat-cepat melarikan diri setelah berjaya membuang najis tuan. Tak ada orang sudah buang najis tu duduk situ 2 minggu. Pasal apa? Seronok buang najis ni. Seronok buang. Bau dia pun sangat menyegarkan. Ada? Tak ada. Itulah dia status busuk dunia. Tak sampai 0,001% kebusukan akhirat. Kerana akhirat itu kemuncak kebusukan, kemuncak azab. Jadi sebelum sampai ke sana, tuan-tuan, berhati-hati di sini. Jangan sampai kita menjadi
orang yang menyumbang ke arah syirik. Kerana syirik, ingat dia, syirik tidak berlaku serta-merta. Syirik berlaku pelan-pelan, evolusi. Sikit demi sikit. Bermula dengan hormat, daripada hormat keterlaluan, sehingga akhirnya minta doa, sehingga akhirnya sembah. Begitulah yang berlaku kepada masyarakat Nabi Nuh AS. Itu dah cukup jadi pengajaran kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, walaupun Busi kata bagi kesimpulan pendek, saya tambah satu lagi, iaitu dalam membaca, dalam amalan kita seharian tuan-tuan, kita baca hak yang Nabi ajar tu dah cukupi dah. Seperti yang Ustaz Adli kata tadi, datang baca Quran, takkan mampu boleh baca satu muka surat, baca satu muka surat dengan makhraj, dengan apa, sambil baca sambil tadabbur. Baca macam tu dah mengundang pahala besar. Satu huruf berapa? 10 pahala. Itu dari segi bilangan huruf. Lancar tak lancar, dia tak kan. Baca lancar tak lancar, tu dapat pahala lagi. Banyaknya. Yang tu patut diperbesarkan. Zikir tuan-tuan, hadis Muslim menyebut, subhanallah. Ini simple. Ada orang tak nak baca. Sebab apa? Sebab tarekat syekh tarekat sufi tak ajar. Nabi ajar subhanallah. Siapa baca subhanallah sehari, tuan-tuan, 100 kali, seperti dia melakukan kebajikan 1000 kali sehari. Subhanallah saja, subhanallah, 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 gitu aja. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, antara kelebihannya dia selamat pada hari itu daripada gangguan syaitan. Faham? Tapi oleh kerana kita tak nampak kelebihan-kelebihan itu tuan-tuan, la ilaha illallah ada. La ilaha illallah biasa saja. Tapi la ilaha illallah itu memperbarui iman kita. Takut hari-hari itu kita buat ada benda yang mencemarkan iman kita. Lalu kita sebut la ilaha illallah, otomatik memperbarui semula iman kita. Besarnya kelebihan yang ada pada amalan-amalan yang Nabi ajar. Kembalilah kepada apa yang Nabi ajar, kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.